Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi warga usahawan. Okey. Pagi Sabtu yang penuh mencabar for those who stay negative, okey. Dan siapa yang stay positif, I think hari-hari pun dia positif lah. Okay. Welcome to Financial Literacy series by ABA Malaysia. Okay. My name is Ashri Jusso, Senior Business Advisor and President of ABA Malaysia. Alright. I've been hosting this Financial Literacy series for the past many months. Okay. 2 kali sebulan. Every first Saturday 9:30 AM and every third Friday night pukul 9.30. Okay. The main objective of Financial Literacy series basically ialah untuk re-educate, sharing apa yang dikatakan good practice dalam bisnes. For some people, they find difficult to read the books ataupun tak faham. Okay. Very difficult to understand. So the most and easiest way adalah dengan copy or mendengar all those implementation dibuat oleh orang lain. Alright. So for the past few months kita ada berbagai topik. In fact, in the month of August, salah satu topik yang pentingnya adalah working capital deficit, kan? Surutnya nilai satu modal, okay, paid up capital tu, okay, modal berbayar tu, apa impact dia kepada business dari segi financing option, dari segi pemilihan option pinjaman sebagainya, pembiayaan. So today the topic for the month of August ni yang bagi kepada dua juga, part 1 dan part 2 adalah berkisar tentang working capital, okay, modal kerja dan macam mana dia punya shortage dia, surut nilai ni atau surut amount ni beri impact kepada growth of the company. Okay, with me today adalah Coach Sam Azam, Group CEO of ABA Malaysia, and we hope that his experience for the past 5 years or 6 years, okay, managing people's business, okay, working together with business owner, co-manage orang punya business lah basically. Jadi banyak akan dapat memberi input kepada kita semua tentang this topic. Okay, Sam, welcome to the forum. Okay. Secara umumnya saya nak cerita tentang apa itu working capital dululah, kan. So working capital ni pada bahasa kasarnya, for the layman adalah modal pusingan. Okay, modal pusingan yang dibuat untuk kerja, dapat projek, dapat nak beli barang mentah dan sebagainya lah. Okay, and dia sebenarnya akan beri impact kepada kita punya growth, kan. Kalau makin sikit modal tu, makin kecil lah kita punya aktiviti kita, because itu that money or fund tu atau credit line whatever adalah akan beri ruang pada kita untuk membuat kerja. Okay, for some people dia kata dia tak ada working capital sangat duit, tapi every time ada project dia call dia buat cash call, dia panggil cash call ataupun crowdfunding among the friends, then dia buat kerja betul. Pun boleh juga, but apa-apa aktiviti yang kita buat ada advantages juga, disadvantages kan. So today kita tak nak cerita dia punya advantages dan disadvantages, kita cerita tentang dia punya shortage in general dulu. Alright, jadi yang kita nampak that surutnya jumlah tu akan memberi kita kurang daya untuk beraktiviti. Alright, katalah I ada projek 500,000, tapi I tak nak lancar lah projek tu because I have no money. So mana itu adalah interpretation from ataupun definition from the working capital yang tak ada ataupun shortage. Right? Kalau kita tengok secara akademik, working capital ni dapat diukur melalui, kalau kat balance sheet kunci kira-kira, kita ambil total current asset
ditolak dengan total current liabilities, then jumlah dia X minus Y equivalent to Z. So Z katalah baki dia adalah apa, 100 tolak 50,000, baki dia 50,000. Jadi 50,000 tu lah dipanggil net working capital. Mana working capital yang bersih yang kita boleh berpusing-pusing. Okay? Berpusing-pusing. Kalau projek besar pun dengan jumlah tu macam tu lah. Alright? Tapi dekat ABA Malaysia kita praktis dalam lagi. More than that. Okay? Kita tak buat secara average macam tu because working small business dia memerlukan perhatian yang lebih. Okay, every single cent diperlukan masuk dengan cepat supaya dapat dilaburkan balik. So okay Sam, kalau dekat di ABA Malaysia biasa kita menggunakan pakai sistem bukan jenis yang current asset minus total liability macam tu dah. Okay, kita go by peratusan, katalah 30% of the amount kita ada reserve lah. Tapi kita punya formula, betul tak? Okay. Formula ni yang mendeterminkan working capital tu berapa yang perlu ada pada setiap syarikat. Betul tak? Okay. Okay. Sebelum kita pergi ke formula tu, kita cerita tentang kenapa working capital ni shortage dululah. Okay. Kenapa dia punya shortage ataupun the result of low level of working capital tu. Ambil pinjaman working capital tiba-tiba surut. Kan? Uncle bagi pinjam surut. Okay? Buat projek yang untung tiba-tiba surut. Sudah. So surut tu lah dipanggil shortages yang syarikat tak dapat untuk menggunakan duit tu untuk move forward. Okay? Every time dapat job baru berpeluh. Every time dapat job baru berpeluh. Betul tak? You can buat cash call ke crowdfunding macam you kata tadi lah, tapi dia akan beri impact negatif kadang-kadang because of activity tu yang kita kena buat. Kita kena cari orang, every time dapat projek kena cari orang, kita sibuk dah. Tak ada yang bersifat automatic ataupun standby. So okay, nak tanya Sam, apa for the past your many years experience, apa yang dikatakan shortage tu, dia berpunca pada mana? Secara jelas you can pick up maybe the best 3 reasons yang you do observe yang buatkan shortage working capital atau surutnya modal pusingan bagi sesebuah SME. Saya boleh choose one industry ke ataupun satu sektor ke, kan, yang senang nak faham macam mana dia surut tu. Alright? Okay Sam, over to you. Okay, terima kasih Coach. So untuk kita punya session pagi ni, basically bila kita bincang pasal working capital, yang selalu menjadi isunya adalah bila shortage ni lah. Satu perkara yang saya nampak that jelas adalah apa yang contribute kepada certain business in term of dia punya working capital adalah, kita kata antaranya adalah yang paling jelas adalah lack of efficiency in trade debtors management, trade debtors and trade creditors. Maksudnya dan pemiutang. So satu kita hutang orang. Itu antara yang paling jelas lah. So banyak kalau kita jumpa sama ada usahawan yang dalam pelbagai bidang, sama ada dia bersifat manufacturing ke ataupun bersifat mungkin trading ke, ataupun kita kata untuk dia deliver certain job tu memerlukan, especially yang memerlukan ada inventory ataupun memerlukan satu modal kerja yang besar, berbanding dengan servis mungkin tak banyak sangat, tapi it depends because dia merujuk balik kepada cost of sales, macam kita cakap tadi lah, cost of sales ataupun direct cost. So dalam keadaan kalau saya boleh bagi contoh, antaranya adalah kita kata satu bisnes yang menyediakan ataupun membekalkan produk kepada satu-satu
mungkin big corporation ke ataupun mungkin pada government ke yang memerlukan untuk dia supply barang tertentu. So contohlah kita kata especially dalam keadaan musim sekarang ni kita boleh kata barang-barang perubatan lah. So barang-barang perubatan. So mungkin dalam keadaan satu masa dia mendapat peluang untuk supply barang-barang kepada klien, mungkin sama ada government hospital ke, klinik ke, ataupun kita kata mungkin to certain extent untuk certain project yang dia nak deliver. Tapi disebabkan projek tu besar, contohlah projek tu memerlukan modal kerja sebanyak mungkin kita kata 200,000 lah. So dalam keadaan syarikat yang mungkin tak ada kekuatan ataupun lack of cash tadi, yang kita kata current asset tadi, itulah yang menyebabkan dia stuck. Dia nak deliver job, memang itu dia punya, kita kata dia punya kepandaian lah, dia punya kepakaran. Tapi disebabkan stuck dengan tak adanya modal kerja tadi, dia tak boleh nak menyediakan stok tu dengan baik, dengan lengkap untuk deliver within the period yang dah di-set tu. So contoh macam dekat dengan hari raya, dekat bulan puasa kan. Festival. Where the demand is high kan, tetapi memerlukan stok yang tinggi, betul tak? The moment stok you sampai, orang dah nak beraya dah. Contoh kan, orang tak nak beli. So at the end of the day, you start dengan stok yang baru sampai. Alright? So dalam keadaan macam saya cakap tadi, lack of efficiency in managing trade debtors and creditors, selalu bila kita buat satu assessment dekat dalam dia punya financial performance, what we found out adalah kalau company yang mungkin pada margin yang rendah, mungkin disebabkan margin rendah tu dia tak dapat satu kekuatan dari segi kita kata nak menyediakan profit yang besar untuk finance the operation. But there are also company yang kita kata considerably marginnya bagus, mungkin 30%, 40%. Of course depend on industry lah. Tapi kita found out that kenapa dengan you punya profit dah besar macam ni pun you masih tak boleh nak menyediakan satu amount, satu jumlah modal untuk membiayai you punya projek seterusnya. Rupanya bila kita go through balik, rupanya dia banyak penghutang tu, yang kata debtors yang belum bayar. Kadang-kadang tu kalau kita go through, ada yang sampai dah masuk lain tahun dah bungkus. So itu as a result of tak ada sistem dalaman yang buat proper billing ke, atau owner tu baik hati ke, atau that business ada client yang kategori C dengan D tau. C cerewet, D tu degil. Macam tu macam. Dia combination lah. Kalau ikut kita tengok ni combination. Ada yang bersifat kalau lagu tu dia kalau lagu tu dia mixture. Dia remix. Remix ya. So kalau kita tengok pada ada certain case lah, saya of course kita tak boleh nak namakan syarikat tu, tak boleh lah. Tapi kalau kita tengok dia banyak berurusan dengan government. Dan semua kerja-kerja tu dah deliver. So apa yang kita tengok juga adalah mungkin dia punya hubungan rapat dengan pegawai-pegawai kerajaan tersebut menyebabkan dia mungkin senang sama ada memang senang dapat kerja, bagus lah tu. Of course lah, kalau kita tengok dia punya sistem pun always report dapat keep on dapat projek. Bila tengok dekat dia punya PNL pun dia punya revenue tu meningkat. Tapi apa yang kita tak nampak kalau kita setakat tengok PNL saja adalah kita tak nampak jumlah penghutang tu. Penghutang yang sampai to certain extent company dah tak boleh nak bergerak lagi disebabkan tak dapat nak buat collection. Jadi ditambah lagi peritnya bila tak ada satu proper monitoring dengan all the numbers tadi. So mungkin tak ada. Sam kata Sam tadi boleh nampak sale yang tinggi
Tapi pengutang tak nampak tu kenapa Nampak Dia sale tinggi tapi pengutang tak nampak. Tu pengutang duduk kat mana? Pasal kita nak tengok hutang tak hutang tu kita tengok ke liability kan. Which is apa kita balance sheet tu. Kita ada liability, kita ada asset kat situ. So dua-dua tu duduk dekat kita dekat balance sheet. So dalam keadaan tak ada satu pemantauan jelas dari segi financial performance, of course datang daripada the three core segment tadi lah. Kita cakap dari segi P&L, cash flow, balance sheet. So orang kebanyakannya majoritinya suka tengok dekat P&L saja. Pasal dia nak tunjuk sales berapa, untung kita berapa. So dalam keadaan tertentu mungkinlah dia ada balance sheet tu juga. Atas nasihat mungkin accountant yang dia dah biasa berurusan. Tapi kalau kita dekat ABA ni kita dua tu dah wajib. Tapi satu lagi yang kena tambah adalah cash flow. So bila tak nampak jumlah available cash flow, available cash dalam syarikat, then kita akan dig out lagi. Kenapa yang tak ada duit ni? Sebab you duk cerita kata sales tinggi, profit pun besar kan. Dapat job. So bila kita tengok rupanya dekat balance sheet tu jumlah aset tu besar, current asset tu besar. Dan yang contribute to the current asset rupanya adalah trade debtors. Pengutang. So that pengutang. This are the reason juga bila kita tengok bila numbers tadi tak nampak, tak di monitor, mungkin bersifat tunggu setahun sekali baru buat lah. So that's why kalau kita dekat ABA numbers is always perkara yang utama. Of course banyak numbers kita nak tengok, but with that numbers tu membolehkan the business owner make better decision. So kalau saya tengok juga macam coach cakap tadi, satu faktornya mungkin baik sangat segan. Dah buat job tapi nak minta tu segan. Ni abang kata nak minta takut kecil hati takut nanti macam lah kau tak percaya dengan aku kan. So macam lah kita ni tak kenal, kita dah lama kenal. Tapi 6 bulan dah ni. Hutang ni 6 bulan. 6 bulan dah. So itu satu perkara. Kedua adalah kita kata macam aku cakap tadi lah. It may one of the result yang kita kata because of delayed invoice. Job dah buat tapi invoice lupa nak hantar. Pasal duk sibuk deliver dengan job. So dia punya service delivery apa semua dah ada. Sales delivery semua dah lengkap. Cuma invoice tak keluar-keluar. So kali ni ada yang terlupa pun ada. Terlupa pun ada. Sampai kan kita check lah. Adakah ni semua you punya sales ni kat mana yang you nak buat comparison dengan aktiviti yang you nak buat collection tadi. So menyebabkan terlepas pandang kat situ. Tapi kalau cerita dengan debt business owner, mesti dah cerita tentang I nak pergi office pun I nak buat apa je Sam, staff dah ada semua dah. I masuk office pun I tak tahu nak buat apa. Tapi bila terjumpa kes tu yang billing lambat, billing tak betul tu, dia macam contradict dia ada side kata everything okay, I pun tak perlu masuk office as though my business works well without me. Tapi on the other side tak lengkapnya tu, tak hantar, tak betul dan sebagainya. So apa pendapat Sam on that? Kata-kata business owner kita ada macam tu. Of course ada kategori macam tu coach. Itu memang dia punya, kita kata to certain extent kita kata abuse the word kita kata work without me tu. The business run automatic. So to certain extent dia dah sampai tahap abuse. Pasal dia rasa everything dah okay, semua dah ada, orang operation dah ada, kerja dah ni, customer pun contohlah kalau kat restoran
customer dapat makan pun, tukang masak ada, tukang apa cuci lantai ada. Tapi makin lama makin surut, makin lama makin surut. So surut tu disebabkan nak sediakan lauk ke ataupun staff lari ke because of gaji tak dibayar maybe. Tapi to certain extent ada satu lagi yang saya yakin ramai usahawan atau business owner kat luar yang committed dengan dia punya business. Cuma dia tak tahu nak tengok apa. So ini dia pergi balik kepada the knowledge lah. The knowledge yang perlu dicari, which is kita kata financial management. So how best kefahaman tentang yang kita dah cakap sebelum ni, financial literacy tu kan. That's why adanya program ni, financial literacy series, untuk memberi ruang kepada business owner kat luar memahami financial management knowledge dengan lebih baik dalam masa yang 45 minit kita ada ni. So secara ringkas. So bila macam tu, kadang-kadang dia rasa kita dah ada sales report dah Cik Sam. Kita dah ada profit and loss pun dah ada. So apa lagi nak tengok? Pasal dia rasa itu saja dah mencukupi. So apa yang dirasakan cukup tu sebenarnya tak cukup. So itulah dulu poin yang saya nampak tu Gus. Tapi kalau katalah I ada profit and loss yang menunjukkan sale banyak tu, and then the profit and loss shows profit yang tinggi, because A minus B equivalent to C, kan? Tapi adakah kat mana yang dia nak tahu yang dia ni ada masalah working capital now, because profit and loss menunjukkan keuntungan yang tinggi, kan? Dia masuk tempis ataupun sak ke orang. Tak boleh nak deliver sendiri. So mana adakah seorang tu dia tak tahu sebenarnya dia berniaga tu untung, tapi kenapa yang duit kita tak ada betul tak? Kan? Kita sale tinggi, kan? Lepas tolak cost of sale, lepas tolak expenditure semua kita ada untung kasar yang tinggi, betul tak? Dan kita ada untung bersih pun yang tinggi, tapi kita tak ada duit. Okay, itulah sebenarnya pentingnya the literacy untuk menengok satu lagi kunci kira-kira where kat situ ada current asset dengan current liability tu. Betul tak? Okay. Itu kalau dikira accounting yang mantap. Okay, accounting mantap, dan disambut pula dengan usahawan yang nak belajar, nak increasekan literacy. Dah. Tapi kalau lah accounting tu tak lengkap, buat profit and loss saja, pakai seluar saja, baju tak ada, so another half tu tak dapat detect. Tak dapat detect. Okay? So bila tak dapat detect, you punya literacy tu tak sampai kat you. Kan? Because you cuba macam mana pun tak dapat, because literacy. So bagi saya lah, Sam, that untuk dapatkan literacy, okay, dalam syarikat kita, a complete set of perakaunan tu nak kena ada. Betul tak? One of the literacy activities-nya adalah memastikan accounting siap satu set. Okay. Barulah dapat baca untuk meningkatkan lagi literacy sendiri. Alright? Itu pun Coach, bila sebut siap, bukannya siap yang 6 bulan sudah. Siap ni Cik Sam. Tapi last kali Januari kita ada yang bulan 3 itu. So dia punya financial year adalah 31st December. Okay. 2020. So dia buat sampai 23 je. Thanks Sam. Saya nak pergi ke ada satu ni kesan kau biasa dalam bisnes katalah high inventories kan, high inventory yang buatkan working capital dia surut, pasal dia pusingan tu tak kuat. Okay, rata-rata kita tengok pusingan dia sampai 3 bulan baru dia berpusing kan, and then and then they keep on beli barang yang ada high demand. Okay, at the same time barang yang beli dulu pun tak dapat. Alright, jadi itu adalah benda yang saya sendiri observe that syarikat yang saya bukan nak katanya tidak bagus adanya high inventory, tapi apa yang saya cakap ni adalah macam mana kita menguruskan inventory itu, betul tak?
Kan menurut Inventory management lah. macam saya kata tadi, kalau season tu kita beli yang ni, kalau season ni beli yang ni. Ya, mana usahawan tu sewajibnya, bukan seharusnya dah, pandai membaca dah inventory mana yang patut dibeli bulan mana. Trend lah, dia kena tengok trend tu, the So, pattern. so literacy juga dengan membaca all the historical data sebelum ni. Cannot just barang kita dah surut dah, rack kita kosong kan, malu kot orang nampak tiang saja kan, so kita tambah lah, bukan macam tu. So and that way dia akan track dengan working capital juga, right? So nombor dua, saya ada sebut juga sama dengan punya nota lah, long collection days kan, long collection days, pemihutang bayar kita lambat, yang membuatkan kita tak ada pusingan lah, long collection days tu atas dasar yang dah kontrak, yang dasar yang tidak kontrak. Kalau yang berkontrak tu berkontrak lah, tapi macam mana kita nak mengukur kita punya pusingan modal ni hasil pada kerja-kerja yang berkontrak. Contoh macam tahu dah kontrak bahawasanya based on supply barang-barang ni kita akan dapat payment between 90 to 120 days. Itu mana 3 bulan kedua baru dapat. Nak buat macam mana? Walaupun profitnya tinggi, dah dikontrakkan macam tu. So how best the business owner ni literacy dia menguruskan the project tu supaya of course project tu berjalan dengan baik, lengkap, dapat billing, tapi payment tak dapat tu. Dalam payment tu tak dapat, banyak lagi kerja-kerja lain yang nak dapat, betul tak? So jadi bila start that project, kerja baru you tak dapat ambil. Itulah working capital tu balik. So dalam kes ni, the literacy of the business owner itself tu untuk menengok bahawasanya berapa modal kerja dia perlukan. It could be that per project, it could be that per month, or it could be that per year. Because kita tak boleh nak buat satu andaian bahawasanya bisnes kita ni 30% daripada 5 juta kita itulah working capital. Syara'an boleh kata macam tu lah, but kita risau kalau dibaca macam tu because setiap projek akan beri longer days of collection dan sebagainya. Tapi jangan lupa working capital shortage kan, akan dihitkan oleh juga akan di contribute juga oleh short paying days, mana bila kita hutang kepada pembekal credit term kita pendek. Yang ni nak kena bayar dalam masa terdekat as compared to kita nak collect dalam lama. Jadi di tiga perkara ni dia pun pusing, inventory lambat nak inventory lambat nak pusing, trade debtor bayar kita lama and beyond the contract pun. Lepas tu suppliers kita, trade creditors kita kena akur dengan ini. So macam mana soalan saya adalah how best based on your experience juga business owner pandai membaca how best untuk menguruskan ni set. Inventory nak kena beli dulu, trade debtors lambat bila supply, trade creditor pula kena bayar cepat. So experience, how will you advise the business owner untuk bila ada dalam keadaan macam ni, what must you do? Apa jenis management yang you kena buat? What kind of line of credit ke whatever, kan? Apa advice yang saya bagi? Kalau kita tengok secara teori lah, secara teori secara akademiknya bila nak buat kiraan untuk working capital tu, dia buat terus untuk 1 year punya project biasanya. The projection adalah untuk setahun. So berdasarkan berapa jumlah sales yang dia nak achieve, berapa jumlah cost of sales yang ada dengan the GP. So of course dalam keadaan tu macam coach mention tadi, melibatkan credit term and so on. So kalau kita tengok dalam untuk kita nak tahu jumlah tu pun sebenarnya
ada tiga perkara yang perlu ditengok. Which is satunya adalah kita kata account receivable days. Berapa hari untuk satu projek tu akan dapat. Itu satulah. Kita panggil cash conversion cycle. So berapa lama untuk dia dapat payment daripada penghutang ataupun debtors tadi. Itu satu. Kedua adalah kita nak tengok juga berapa lama macam aku cakap tadi, tempoh yang diberi oleh creditors ataupun pemiutang ataupun supplier kita untuk kita bayar. Yang itu kita panggil account payable days. So tu yang kedua. Yang ketiga adalah inventory days. Inventory days inilah yang macam aku cakap tadi, jumlah berapa hari stok kita tersimpan dekat dalam store tu ataupun warehouse kita tadi. Yang menyebabkan dia jadi idle, jadi tak produktif. So of course tiga tempoh tadi, sekali lagi saya ulang, account payable days, account receivable days dan juga inventory days. Tiga ni. Cuma kalau ikut secara akademiknya, kita buat kiraan mengikut tahunan biasanya. Berapa jumlah kita nak ada working capital setahun. Tapi bila untuk praktikal takkan kita nak tunggu setahun baru kita nak bagi sediakan that amount. That's why perlu dibuat pemantauan setiap bulan dan juga dilihat trend. Contoh, especially dalam keadaan sekarang ni. Trend or project. Yes. So kalau sebelum ni you berurusan dengan projek berskala kecil dan juga mungkin pada melibatkan tak banyak pihak, just that is a direct punya direct project, so with one party maybe, so kita boleh assume dah berapa tempoh yang dibagi ni dia akan dapat sekian tarikh, sekian tempoh reliability tu. Tapi kalau melibatkan satu projek yang lebih kompleks, melibatkan pelbagai parti, pelbagai pihak, satu andaian perlu dibuat bahawa mungkin payment ni akan jadi lambat. So berdasarkan kena buat satu assumption. Assumption berbeza berbanding dengan projek-projek yang dah familiar. Dalam keadaan sekarang ni pun sebenarnya, even kalau dengan customer, dengan klien yang kita dah familiar pun, kadang-kadang we need to do some to have some expectation juga. Mungkin disebabkan dengan krisis sekarang ni yang memberi impact dari segi kewangan, juga memberi impact pada kita punya customer. Chain. Yes, chain reaction. Yeah. So something yang kita kata sebelum ni, walaupun kita ada customer kategori A dengan B, biasanya within 30 days memang dia bayar. Kita dah tahu dah. Tapi disebabkan dia sendiri pun tak dapat nak buat collection daripada dia punya, untuk dia punya bisnes, daripada klien dia, memberi impact kepada dia untuk membayar kita juga. So it's a chain reaction. So kita cakap of course trust tu, dia punya business relationship tu kena bagus lah. Dalam keadaan bagus sekalipun, kadang-kadang to certain extent dia pun tak boleh nak buat apa juga. Dia pun stuck. So we cannot be over dependent with the certain customer. That's why antara perkara yang kita buat assessment pun adalah melihat kepada dependency of the company to certain category of client ataupun apatah lagi with one single client. Kadang-kadang kita tengok sampai ke 90% tu. 90% of dia punya business tu duduk dengan customer tadi, satu customer saja. Duduk bergayut kat situ. Bergayut situ, kalau anything happen, tukar dia punya pengurusan ke, tukar polisi ke, then boleh memberi impact. That's why perancangan ke depan untuk expand lagi number of client tu pun satu perkara penting. So mana legacy dia,
Literacy apa yang katakan literacy adalah kepandaian menengok historical data tu lah. Kan? Dan yang juga membuatkan yang berdasarkan membuatkan urusan you akan lagi baik. ya, berdasarkan data dan juga membaca trend ke hadapan. So dia mungkin tak semua sejarah berulang. Pondok editor sejarah berulang. Tak semua sejarah berulang. Ya, untuk SME yang ada so-called consultant ke coaches, easy sikit lah pasal dia boleh dapatkan help, kan? Hopefully the consultant ataupun coaches tu melihat perkara apa yang kita lihat ni lah. Baiklah. Okay, Sam, ada dua lagi based on my record, dia punya causal effect dia panggil sebab-sebab yang contribute ke arah shortage lah. Okay. Kalau nak ceritanya banyak pun kecil-kecil kan, kita kira yang all the major things sajalah. Nombor apa? Yang keempat tadilah. Yang keempat daripada yang tiga tadi adalah shrinking in gross profit itself tu. Mana gross profit projek yang diberi pada kita tu memang dah kecil dah. Memang dah kecil dah, dia nak buat apa. Sebab nak you have to live with this GP, gross profit. Betul tak? Okay. It could be due to the economic dan sebagainya yang buatkan itu yang ada, tak nak bagi apa dah. Ataupun mungkin the principle tu dah buat calculation that memang ada satu GP kat situ which memadai untuk syarikat you hidup. Tapi tak dilihat sebagai besar kepada kita. Okay, because the principle menengok kau nak banyak, you kena buat profit apa? You kena buat projek banyak lah, betul tak? Jangan melihatkan sebagai profit ni untuk you hidup keseluruhan, betul? Jadi adakah shrinking of GP ni tak dapat dilihat dengan baik oleh usahawan bila dia buat profit, bila dia buat projek, ataupun dia memang tak tahu langsung pasal gross profit ni apa. Dia main dapat ambil projek macam tu je. Because at the end of the day, GP, gross profit, setiap ringgit pada gross profit itulah yang akan memberi lebihan. Lepas pada bayar semua operation expenditure dah, ada lebihan itulah yang contribute ke arah tingginya working capital tu. Betul tak? Dalam bentuk saving lah, dalam bentuk cash or cash equivalent lah dan sebagainya. So, kadang-kadang dia kata, I ada projek tapi projek ni tak membantu banyak dalam menambahkan working capital. So, adakah dia tak nampak ke usahawan tu, atau dia tak reti, atau dia just ignore that part ke, jangan ada projek ke apa Zat? Okay. Balik kepada point saya yang awal tadi, bila kita cakap bila financial management dalam satu syarikat tu tidak mantap. So nothing wrong being a sales driven company, nothing wrong. Is good sebenarnya. Cuma dia perlu disekalikan dengan pemantauan kewangan yang mantap juga. So just like macam mana you melihat the revenue growth of the company, membuat perancangan, aktivitinya, marketingnya and so on, campaign and exploring new product lah semua kan. So sama juga at the back end perlu adanya sistem kewangan ataupun team financial team yang mantap. So dalam keadaan dalam keadaan sekarang ni secara tertentunya kita cakap ada three piece yang sangat penting bila satu company nak membuat assessment dalam dia punya syarikat. So P yang pertama adalah papers ataupun documentations. So mungkin juga disebabkan tak ada orang yang mengetahui, ataupun mungkin juga disebabkan one man show ke. So documentation tadi tu berselerak. Tak ada, mungkin juga report tak ada, mungkin juga all the payment voucher, invoice semua tu tak terkumpul, menyebabkan tak dapat nak keluarkan the report tadi. Okay. P yang kedua adalah proses. So proses ni how best dia punya workflow yang mungkin dokumen dah ada. Tadi, macam kita identify tadi lah Coach. Salah satunya adalah tak ada delay invoicing.
Invoice ada. Tapi bila keluar, so dah dekat dah dekat sebulan projek dah habis barulah keluar invoice. So delay in the process. Ketiga adalah kita kata P yang ketiga adalah people. Do you have the right people with the right skill yang with the right attitude tadi yang boleh membantu memantapkan sistem kewangan syarikat. So maybe you ada software yang bagus, software accounting yang bagus. Maybe dokumen semua dah ada, dia punya team ataupun dah ada lah di bahagian supportnya yang dah sediakan dokumen report tadi. Ataupun kita kata dokumen-dokumen tadi. Proses pun SOP dah ada bagus lah. Cuma orang nak buat tu. Orang yang nak buat tu mungkin dia tak ada dia punya knowledge kat situ saja ke mungkin saya nampak kat situ lah Gus. Ya, dia ada. Tapi rata-rata SME is not capable to pay orang yang berkaliber lah, bukan? Okay. Tapi pandai dekat sini pun sebenarnya dia kategori pandai pun kita kena tengok juga kan. Ya. Saya tak kata dia perlu nak pandai macam accountant. Tapi keinginan nak tahu tu menyebabkan dia engage dengan accountant luar. Keinginan dia nak tahu tu yang buatkan engage orang yang pandai untuk buat. Gaji dia mungkin gaji dia tak adalah gaji mahal sangat, tapi dia pandai memilih orang tu. Dia pandai menanya orang tu masa interview. Kan? Bukan saja melihat sebagai awak pernah? Dia jawabnya pernah buat. Complete tak complete tu belakang kira. Kan? Pernah buat. Dalam kes ni kalau kita nak ambil orang, pernah tu kita tanya sikit je lah. Betul tak? Kita kena pastikan dia buat tu kerja penuh. Kan? Kalau pernah buat, at the end of the day kita tak boleh nak jadikan dia tu sebagai orang yang membuat account untuk kita. Dia pernah buat je. Tak? Kan? Dia tak dapat bantu. Alright. One last point. Ada setengah orang kata it could be this one of the causal effect. I pun setuju. Break even points kan. Okay? Break even point adalah satu point di mana sales akan equivalent dengan cost dia kan, betul, mana equivalent to zero lah, betul tak? Bertahap sifar. Setengah orang kata saya dapat projek tapi dalam keadaan tertentu tu saya tak perasan yang projek-projek lain tu dia akan beri loss kan, atas dasar dia tak perasan yang dia buat projek tu projek loss atas dasar nak masuk dalam dia punya profile dan sebagainya tak, ataupun calculation tak betul. Jadi bila tak break-even tu lah profit yang besar tadi yang contribute oleh projek-projek lain akan terhakis. Akan terhakis yang membuatkan dia punya tabung so-called duit yang free untuk dilabur kepada projek-projek baru dan bentuk material dan bentuk stok tu tak ada. Jadi itulah dipanggil shrinking or shortage of working capital tu. Makin kecil kan. Jadi adakah saya setuju bahawasanya pengiraan break even yang baik akan dapat overcome penghakisan ataupun kekurangan kepada working capital tadi. Okey. Saya firstnya adalah saya setuju kot. Saya setuju pasal point yang coach mention ni, break even calculation ni somehow dia relate dengan point yang awal tadi, which is gross profit, shrinking gross profit. So balik pada point yang awal saya mention juga tadi, bila tak ada satu pemantauan kewangan yang jelas, sistem kewangan yang jelas, so menyebabkan mungkin contohlah kita kata disediakan financial report tu 3 bulan sekali ke 6 bulan sekali ke, of course tenggelam dengan keadaan semasa yang sepatutnya dia bersifat accurate, reliable dan juga real time. Of course lah biasanya paling tidak pun bulan lepas punya performance mungkin sebelum mid of this month ke ataupun sebelum 7 bulan ke 5 bulan
the report dah keluar, membolehkan pihak pengurusan dapat satu data yang terkini untuk membuat satu keputusan ke depan. So kalau satu juga yang saya kerap jumpa adalah bila tak dibuat especially those company yang bersifat project based, dia membuat anggaran ataupun membuat satu assumption, kalau kita masuk projek ni kita akan dapat 30%, masuk projek ni kita akan dapat 30%. So the assumption tadi atas dasar dulu memang kita dapat 30%. So dia punya dulu tu mungkin dah 3-4 tahun sudah, dan bersifat generik. Apa yang mungkin terlepas pandang adalah mungkin keadaan semasa dengan harga material dah berbeza, upah pekerja bersifat kontrak dah berbeza, foreign exchange mungkin kita kata tadi dia punya syarat-syarat tertentu yang menyebabkan additional cost lagi untuk deliver the job. So dulu mungkin tak perlu ada lesen ni, ataupun tak perlu nak apply certain approval yang mengeluarkan yang memerlukan kos. Tapi dah masuk 2021 ni mungkin kos ni dah ada. So dia punya anggapan berdasarkan perkara yang lepas dah tak valid. So that's why lah perlunya dibuat forecast yang kita selalu cadangkan. Forecast it's not just about one whole year, tapi even for the project costing pun perlu dibuat, dan dibuat perbandingan antara forecasted profitability dan juga actual. Selalu dia habis dekat, saya dah buat forecast dah je Sam, actual tak keluar. So menyebabkan dia buat assumption tu sampai ke sudah. Without knowing that mungkin yang dulu dia kata 30% tu sekarang ni dah rupanya 15%. Separuh tadi. Pasal dah di outsource kan, job tu dia tak boleh buat, dia terpaksa outsource. Tapi anggapan masih sama, projek ni 30%. Kita buat kiraan balik sebenar, 15%. Kenapa jumlah ni hilang? Rupanya di outsourcekan keluar. And then macam point yang coach cakap tadi yang break even kan, it is very important pasal mungkin juga bila terlepas pandang that kita ni dah incur fixed cost yang bertambah. The projection of sales tu dan calculation of break even tu masih berdasarkan gross profit yang lama, berdasarkan fixed cost yang lama. Rupanya mungkin dalam 1-2 bulan ni syarikat dah mengambil penambahan pekerja, mungkin juga dia dah subscribe to certain services yang meninggikan lagi dia punya fixed cost. So that's why kalau pun tak dibuat kiraan secara monthly, mungkin setidak-tidaknya quarterly lah coach. Paling tidak. Cuma dalam keadaan sekarang ni biasanya pemantauan tu dibuat lebih kerap. Okay, thank you Sam, thank you. Untuk audiens kat luar sana, hari ni kita cerita tentang working capital shortage, the impact of for the company in terms of revenue growth. So kita dah hampir kita dah exceed 45 minutes lah, 5 minit. Tapi for the benefit of audience kat sana, semua business owner yang mengharapkan the tip macam you ajar Sam, kita just extend 10 minit lagi because I have one more question to ask you lah, to share basically. Okay. Jadi kita cerita 5 perkara besar tadi, inventory management, long collection days, short paying days, shrinking of break even gross profit, shrinking of fee rate kan, and then break even point yang tak betul sebagainya. Ini adalah 5 the main causal lah yang beri kepada shrinking or shortage of working capital tu. Okay, ambil loan, tiba-tiba loan surut, pinjam duit daripada investor pun surut, semua surut kan, betul tak? Ya. Semua surut. Okay, jadi panik, usahawan tu panik, moody. Dah lah, semua business ni it is very lowly journey yang orang cakap. Kan lowly journey. Dan kita kat kawan pun tak reti.
Jangan nak cerita tak kerti, kawan yang nak mendengar pun tak kerti juga. Betul tak? Okay. Hopefully ada coaches. Itu pun coaches atau consultant yang boleh mendengar. Okay, insyaAllah. So, okay, last questionnya adalah kita cerita 5 tadi. All this apart from 5, tak? The cost ni akan beri impact kepada revenue growth. Mana impact revenue growth, mana impact serba-serbi lah. Because revenue tu adalah sebagai darah dan tubuh badan kita. Betul tak? Okay. So, apa yang the real impact, not just revenue growth, the impact for the company tu, kalaulah benda ni tak jaga. Topiknya adalah impact pada revenue growth ni. Betul tak? Kita tahu revenue growth tu adalah sebahagian saja. But I just want to share based on your experience, the real impact, not just revenue growth, but the real impact for the company itself. It could be the future, it could be the current dan sebagainya. Okay. Kalau kita tengok pada those company yang berdepan dengan isu working capital ni, mungkin short termnya kita nampak dia tak dapat nak deliver ataupun dia terlepas the opportunity loss untuk company-company ni untuk capture project yang they can deliver dengan kepakaran yang ada, tapi disebabkan kewangan yang tidak kukuh, sumber kewangan yang tidak kukuh menyebabkan dia tak dapat nak participate. So itu adalah loss opportunity. Opportunity loss lah. Okay, alright. So loss of opportunity yang kita nampak tadi. Kedua adalah bila peluang tadi banyak sangat peluang yang terlepas, walaupun dia kata benda ni aku boleh buat sebenarnya. Tapi disebabkan tak ada fund kat belakang untuk support, menyebabkan to certain extent dia boleh menjatuhkan semangat seorang usahawan tu untuk pergi lebih jauh disebabkan inability to raise the fund tadi tu. Excitement dia dah hilang tu. Excitement tu makin lama makin hilang. So ini antara perkara yang kita nampak sekiranya tak dikawal ataupun tak dipantau daripada awal, boleh menyebabkan organisasi tadi pun boleh hilang juga. Hilang daripada visibility. Dari segi competitive advantage-nya macam mana? Okay. Tadi coach ada mention juga pasal inventory kan. So tak semua company yang meletakkan inventory pada tahap minimum. Pasal bila dengan keupayaan kewangan yang ada, keupayaan the working capital tadi dia kuat, membolehkan dia reserve inventory yang besar. So that inventory yang available at any time. Orang nak order banyak mana pun you cakap saja. Mungkin dah lebih banyak sangat barulah give me some time. Otherwise you boleh datang ke our warehouse ke, our store ke, memang dah ada. So itu memberi satu kelebihan kepada satu syarikat bila dia berdepan dengan the customer. So that's why to certain extent ramai usahawan yang nak explore ataupun nak capture big project with big corporation, klien-klien yang besar, GLC ke ataupun even government punya project yang besar. Tapi bila melihat balik, aku tak boleh nak sediakan stok ni kalau katakanlah dia minta dalam masa 7 hari. Tak boleh ni, tak mampu dengan fund yang ada pun tak cukup. So terlepaslah peluang-peluang tu. Yang to certain extent orang nampak you just like another player. Whereas kenapa bila satu syarikat yang mempunyai kekuatan kewangan, walaupun that business ataupun that product probably baru untuk dia, tapi disebabkan dia boleh dapatkan stok yang banyak. Of course kalau kita kata dekat supplier pun, supplier akan bagi dekat siapa dulu? Dia akan bagi dekat customer yang boleh bayar full cash dan cepat. Mungkin kita ada satu lagi company, dia kata saya boleh bayar full but give me 1 month. You ada satu lagi company, company B pula cakap yes, we are going to pay you full, by tomorrow we'll transfer to you. Agak-agak mana supplier nak agree?
definitely lah yang cepat ni pasal dia pun nak rotate dia punya production juga. Dia pun sama je. Yes. So it's again it's a chain reaction lah. Okay, thank you Sam. Thank you for very great sharing. I think untuk 45 minutes discussion forum, I think kita buat yang terbaik, okay, dengan beri the input yang the best based on the practicality of apa yang ABA lalu with 20 plus sectors, okay, nationwide since 2006, alright, okay, kita dah working with many categories of business dan sebagainya. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi Sam dengan audience, okay, pada Part 2 17/9 hari Jumaat ketiga. Part 2 ni lebih ke arah excitementnya excitementnya lebih ke arah macam mana bercerita tentang how to overcome that, macam mana nak selesaikan, nak run away daripada keadaan macam tu ataupun to prevent preemptively. And kita datang dengan formula yang kita practice di KAB Malaysia, not just current asset minus current liability dan kita jawab satu amount tu, bukan nak kita go by the calculation of kalau paying days dia berapa, kalau collection days dia berapa kan, kalau GP rate dia berapa dia perlukan, macam tu, which is lagi tepat lagi tepat untuk kita kena pasti working capital yang perlu direservekan, capital requirement untuk direservekan pada setiap projek, setiap kerja. Itu dipanggil working capital requirement kan. Right, dan pada tu juga kita akan discuss dengan benda-benda yang kita perlu observe dalam membuat planning pada tahun 2022 ni. Mungkin macam saya kata tadi, mungkin ada kenaikan kat port duty ke macam-macam yang boleh memberi akibat kepada tingginya kos kita kan. Tinggi kos with the sales yang tak boleh nak naik yang akan berikan pengumpulan kepada GP tu lagi. Alright? Okay, so thank you very much Sam once again, and thank you very much audience apa yang dapat hadirkan diri, okay, bersama kita from 9:30 tadi, okay, and we hope that apa yang kita discuss hari ni akan beri manfaat, and of course dengan belajar macam ni tak beri kita satu kepandaian yang sangat, because you have to test, you have to relearn balik, tapi cukup sekadar tahu dan kena pasti consulting benda-benda yang menyebabkan sebab because the duty of every business owner untuk rajin dan belajar dengan sendiri, betul tak? That's why lah certain companies hire the consultant, hire the business coaches or business advisors to make sure that dia tak lepas pandang, dia tak kesorangan, dia tak dia senang dapat input, okay, supaya yang cepat, because dia dapat input yang cepat kadang-kadang bercepat pada aktiviti, and serba-serbi cepat, betul tak? Okay, as compared to working alone, duduk seorang, tak tahu nak fikir macam mana, and then and worse still is kau pergi cakap dengan kawan-kawan yang tak dapat membantu, yang cuma dapat mendengar saja kan. Paling kuat dia kata kau turun je lah profit tu 10% dengan cakap macam tu tanpa ada pengiraan, calculation dan sebagainya dah, okay. Side effect dan sebagainya lah, okay. So kita jumpa balik pada 17/9 pukul 9 malam, 17/9 malam hari Jumaat. So sebelum kita tamat ni, saya nak sambut apa yang kau cakap tadi tu. Mungkin usahawan-usahawan kat luar, business owner kat luar yang mungkin tak ada third party untuk berbincang, independent third party untuk bincang. That's why macam apa yang tuan-tuan puan nampak di screen sekarang ni, kita dekat ABA, satu inisiatif yang kita jalankan adalah it is a free review on your action plan. So this program memang one of the initiative yang dibuat oleh ABA Malaysia. It's a 2 hours one-on-one punya discussion
untuk membuat satu review kepada plan tindakan yang tuan-tuan dan puan ada. And then untuk slot ni 2 jam ni memang kita berbincang untuk apa perancangan, pasal dalam keadaan sekarang ni orang nak move forward ke depan. So apa yang perlu nak dibuat. So if you need someone or third party to challenge or to help you to rectify the action plan, just subscribe to the service. Go to the link yang ada kat situ, bit.ly/aba1990. So our team will communicate or contact the qualified customer. So mana-mana syarikat yang berkelayakan kita akan panggil untuk that session lah. So basically yang mana tak kuat semangat tu datang untuk review sajalah, betul tak? Yeah, untuk usahawan yang kuat semangat, mana kita sampai ke tahap challenge, betul tak? Kita challenge dia punya action plan tu. So bila sampai itulah mana benefit yang kuat kepada business owner sendiri, because apa yang kita buat tu kadang-kadang tak sepertinya betul kan. Macam saya pernah cakap kat Sam lah, tindakan sebuah bisnes kebanyakannya yang kita tengok adalah berdasarkan kepada what the business owner wants, betul tak? Compared to what the business wants kan. So dia situ dia ada macam konflik sikit tak? Usahawan pun tak tahu, nak tahu sama ada yang aku buat ni adalah sebabkan bisnes tu apa nak kena buat tu ke, atau nak kena buat because aku nak buat kan, ataupun yang aku nak buat ni adakah serupa dengan bisnes nak ke tak. Dia macam grey area kat situ kan, dia pun macam blur konflik kat situ. So I think when we subscribe to this action plan review or APR kan, okay, and of course and if free, yes of course, and ada terma dan syarat duk tunggu, betul kan, walaupun free, because TNC is TNC to apply, okay, adalah syarat-syarat dia, okay. Akan beri lebih keyakinan kepada all the action plan yang you nak buat tu. Orang yang bersifat short sendiri, tak ada orang luar. Balance. Tak ada balance sebagainya. Alright Sam? Okay. So kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.